Kemudian beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal, ni untuk persiapan kita ni. Hadis ni masyhur tapi jarang disebut. Dia panggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang hadis ni yang saya nak baca ni, sehari sebelum Dajjal keluar. Hadis ni banyaklah ceramah saya yang saya sebut. Malam ni saya baca sekali lagi. Hadis ni yang saya nak baca ni, Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang 3 jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang diisytihar tu, sebelum hari dia isytihar, berlaku 3 gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa 3 gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal, yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu, maksud 4 tahun sebelum tu ke 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu a'lam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Senang aja. Hari ni dunia tanpa sempadan ni, dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk diisytiharkan satu benda? Orang suka share tak zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Apa Ustaz kata kami ni? Tak kata. Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran bahawa sifat tabayyun itu sifat orang beriman, dan sifat menyebarkan secara melulu itu adalah sifat si fasik dan munafik. Tu tajuk tabayyun. Itu saya masuk dah hijrah, tajuk tu sikit 35 minit kan. Tajuk tabayyun tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia ada cerita yang panjang tuan-tuan. Bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni sallallahu alaihi wasallam, hanya orang beriman saja yang tabayyun, yang tidak mudah menyebarkan. Kemudian fitnah ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia al-ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja, dan orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ni. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni, dan di mana-mana tempat dia dengar, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Di Malaysia ni, yang ni agak janggal lah, jarang orang sebut. Nabi pun cerita kat sahabat, Nabi kata ada 3 gelombang utama sampailah pada hari Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan. Yang pertama namanya al-ahlas. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas tu apa? Sebab ahlas ni jamak, kata ganda ke bahasa Melayu kan, plural lah, ahlas jamak. Mufrad dia hilsun. Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta ataupun kuda sebelum kita tak yang tempat nak duduk tu, pelana, pedati kata belakang tu. Orang mana semua tak ni Yang tak atas belakang kuda tu lah.
Sebelum tak yang tuan-tuan, kita akan letak selapis kain. Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapan dia, para ulama huraikan, kerana fitnah ini ketika ia berlaku, ia panjang dan mengerikan. Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab, tapi sahabat tak tahu huraian dia. Arab. Ini tinggi, ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, wa mal ahlas? Ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut, hiya harabun wa harbun. Dua perkataan. Sahabat tak tanya dah, semua faham. Hiya harabun wa harbun, semua faham. Subhanallah. Para ulama hadis pula selepas itu hurai, para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta, dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. 4 benda. Tuan ingat elok. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu alam, kita tak tahu. Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang. Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Memang pun. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80,000 tuan. Ratusan juta. Tuan-tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta, kalau Malaysia ni daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak, habis 35 juta. Perang dunia kedua ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni, wallahu a'lam. Cuma ada lagi huraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar perang itu, sehingga kan kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Ada huraian dia lah kan? Ada huraian dia. Saya tak mau masuk sebab Imam Mahdi 1 jam 30 minit. Nak sambung kah? Kan? Sampai 10.30. Esok kerja ni. Saya pun nak balik. Yang tu tajuk lain, tuan-tuan panggil lah siapa-siapa mai sambung. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dua perkataan, harabun wa harbun, ketakutan. Tengok signifikan Nabi sebut ketakutan, apa nama ni, perang, hilang harta benda sehingga tidak berbaki. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam hadis lain. Hilang harta benda itu sehingga tidak berbaki. Mini ahlas sudah berlaku. Mini ahlas mana? Perang di Yaman, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Nigeria, perang di Iraq. Yang paling lama antaranya, yang paling meragut nyawa dan harta benda, perang di Syria. Tak berbaki kan? Tidak berbaki. Sehingga tidak berbaki ketika itu dalam satu keluarga sedikit pun harta mereka. Bukan kata ada simpanan lagi 6,000, betul adalah cincin 2-3 bentuk tak? Dan ketika kata Nabi juga zahabul ahli, ketika ahlas ini berlaku, ini gelombang pertama kan? Gelombang pertama ni ketika dia berlaku juga akan kehilangan ahli keluarga yang ramai. Tak mati semua orang. Kalau dia ceramah kata mati semua orang, mengarut sangat. Kan lepas tu zaman Imam Nabi Isa, kehilangan ahli keluarga.